Chapter 1, Section 1, View of Data. Apakah yang kita faham tentang data dan information? Data adalah sesuatu fakta, teks, grafik, figure, numbers. Manakala data ini dia mempunyai implicit meaning, iaitu kita tak tahu apakah tujuan dia, apakah fungsi dia. Manakala information adalah data yang telah diproses, dan information ni biasanya dia berguna kepada syarikat ataupun individu tertentu. Mari kita lihat contoh. Ini adalah data. Kita ada data-data pelajar seperti yang tertera di dalam borang tersebut. Kita tak tahu apakah tujuan data-data pelajar ni. Tetapi setelah kita proses, kita akan tahu data ini adalah bertujuan untuk mengira jumlah pelajar mengikut negeri. Jadi, tanpa diproses, data-data ni kita tak tahu apakah tujuannya. Mungkin guna untuk attendance, mungkin guna untuk exam, mungkin guna untuk pendaftaran. Tetapi setelah diproses, maka kita tahu ianya data-data ni akan digunakan untuk tujuan yang tertentu. Mari kita lihat contoh yang lain. Kita ada satu data. Data ini berbentuk nombor. Kita tahu tak data ini digunakan untuk apa? Secara kasarnya kita tak tahu dan kita tak tahu apakah data ni dan apakah fungsi data ni. Tetapi setelah kita proses, kita akan tahu data ni rupanya adalah data yang memaparkan harga stok pada dalam masa tempoh 10 hari. So, itu adalah perbezaan di antara data dan information. Mari kita lihat data hierarki. Data hierarki adalah tempat di mana data disimpan. Seperti contoh, contohnya adalah kita ada pelajar dan data-data yang disimpan di dalam pelajar adalah dalam berbentuk nama, IC, age atau umur, student ID, address atau alamat dan juga branch ataupun cawangan. Jadi setiap pelajar dia akan ada semua ciri-ciri yang ada di sini. Manakala contoh yang seterusnya adalah buku. Setiap buku akan ada ciri-ciri berikut, iaitu kita ada buku ID, kita ada tajuk buku, kita ada jumlah muka surat, kita ada rating, kita ada kod ISBN, kita ada tarikh buku diterbitkan dan kita ada penerbit. Jadi setiap buku akan ada semua ciri-ciri ini. So itu adalah data hierarchy. Bagaimana dengan data hierarchy in database system? Di dalam database system, data hierarchy adalah berbentuk seperti berikut. Dia bermula dengan bits, diikuti dengan bytes, diikuti dengan fields, kemudian records dan files dan last sekali database. Jadi apakah hubungan antara keenam-enam data ni? Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah bit. Bit adalah unit terkecil di dalam sistem komputer dan juga sistem database. Dan nilainya cuma ada 0 dan juga 1. Seterusnya, byte adalah koleksi bits. Setiap 8 bits akan membentuk 1 byte. Dan byte ni dia akan mewakili oleh karakter dan juga simbol. Seperti contoh berikut. Di dalam komputer tak faham apakah huruf-huruf A, B, C, D, E dan seterusnya. Jadi untuk membolehkan komputer faham, maka setiap huruf ini ditukarkan ke dalam bentuk bit, iaitu 0 dan 1. Dan kalau kita kira di sini, dia ada 8 bits.
Dan 8 bit ni membentuk 1 byte, iaitu 1 karakter. Termasuklah juga dalam karakter ini adalah simbol, huruf dan sebagainya. Okay. Seterusnya adalah field. Field adalah collection of character. Okay. Tadi beberapa bit akan menjadi 1 byte, iaitu karakter. Dan sekarang ni, beberapa karakter akan bergabung menjadi 1 field. Field ini mewakili atribut ataupun ciri-ciri yang telah kita bincangkan dalam contoh sebelum ni. Dan di dalam jadual, field biasanya dirujuk kepada kolom. Okay. Ini adalah contohnya. Okay. Student ada ciri-ciri seperti nama, nombor IC, umur, ID, alamat dan juga cawangan. Jadi student ni dia mempunyai 6 field, iaitu kesemua yang berada ciri-ciri student ni, ini adalah student field. Okay, bagaimana dengan record? Record adalah collection of attributes. Dan di dalam jadual, record biasanya dirujuk sebagai baris. Okay, kita lihat contoh yang seterusnya. Okay, ini adalah satu jadual, yang mana dalam jadual ni dia ada field dan record. Field adalah dia punya kolom, iaitu ID, first name, last name, email dan year of birth. Okay, tarikh ataupun tahun lahir. Manakala rekod adalah koleksi baris, iaitu di dalam ini kita ada rekod berkenaan dengan Peter, Jonathan, Marilyn, Joe, Haley, John dan David. Okay. Jadi field dan rekod akan bergabung menjadi satu file seperti yang akan diterangkan selepas ni. Okay, jadi file adalah collection of record. Beberapa rekod akan bergabung menjadi satu file. Dan di dalam file, biasanya primary key digunakan untuk memastikan rekod tersebut unik. Iaitu, sekiranya terdapat 2 pelajar yang namanya sama, maka untuk membezakan kedua-dua pelajar ni, kita akan menggunakan primary key. Biasanya primary key ni kita menggunakan student ID ataupun nombor IC. Okay, kalau kita lihat jadual tadi, okay, ini adalah satu file, iaitu file pelajar. Okay, di mana dalam file pelajar ni dia ada koleksi rekod, iaitu ada 7 rekod semuanya. Okay. Seterusnya adalah database. Database pula adalah collection of files. Okay, kalau tadi kita ada file pelajar, sekarang ni kalau saya gabungkan file-file pelajar, pensyarah, kaki tangan, file-file subjek, file-file kelas. Okay. Jadi semua file ni dia akan dikumpulkan dan akan menjadi satu database, iaitu database Cosmopoint sebagai contoh. Okay, seterusnya, data types ataupun jenis data. Okay, di dalam komputer terdapat beberapa jenis data type. Okay, kita berkenalan dengan beberapa jenis yang data type yang penting. Okay, seperti contoh yang pertama, kita ada data type berjenis text. Text adalah combination letter, number dan simbol. Okay. Huruf-huruf, nombor dan simbol ni akan bergabung menjadi satu jenis data, iaitu berjenis teks, yang mana contohnya adalah seperti nama, address, alamat dan juga tajuk buku. Okay, contoh nama adalah seperti di dalam nota kita, iaitu Amir Husin. Okay, alamat adalah blok 3. So blok 3 dia ada gabungan kombinasi letter, number dan juga simbol, iaitu ruang kosong. Dan kemudian tajuk buku pun sama, dia adalah data berjenis teks. Seterusnya adalah data berjenis numerik. Numerik mengandungi hanya nombor sahaja dan nombor-nombor ini boleh jadi nombor positif dan juga nombor negatif. Termasuklah di dalam nombor ini adalah nombor perpuluhan. Contoh data yang menggunakan nombor adalah data berjenis age ataupun umur, ataupun data berjenis weight atau berat dan banyak lagi.
Okay, seterusnya adalah data berjenis Boolean. Boolean hanya terdapat dua outcome sahaja, iaitu benar atau palsu. Okay, di dalam ini dia tiada pilihan lain. Dia cuma ada dua sahaja, iaitu true ataupun false. Contohnya adalah attendance. Dalam kelas attendance, pelajar boleh datang ataupun boleh tidak datang. Ada dua kemungkinan. Pelajar tak boleh 50-50. Separuh datang, separuh tak datang. Tak boleh. Dia sama ada datang atau tidak. Sama juga dengan agreement. Agreement iaitu perjanjian. Sama ada kita setuju dengan agreement atau tidak setuju. Kita tak boleh kata saya setuju separuh, tak setuju separuh. Tak boleh. Okay, seterusnya data berjenis currency. Currency, nak kenal dia senang saja. Lihat kepada simbol currency. Seperti kalau dalam Malaysia kita menggunakan RM. Kalau di international kita menggunakan dollar sign dan sebagainya. Contoh data berjenis currency adalah data untuk harga dan juga forex ataupun foreign exchange, iaitu trading mata wang. Dan last sekali adalah data berjenis date ataupun time. Data berjenis date ataupun time, dia boleh contains date, dia boleh mengandungi tarikh, dia boleh mengandungi masa atau dia boleh mengandungi kedua-duanya sekali. Contoh data berjenis date ataupun time adalah expiry date, deadline dan juga clock display. So, semuanya adalah data berjenis date ataupun time. So, setakat ini sahaja untuk Chapter 1, Section 1. Terima kasih.